Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita sekali lagi pada malam ini, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang fakta yang sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Malam ini merupakan malam yang ke-24, siri yang ke-24 pengajian kita. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti pengisian ini setiap Isnin malam Selasa dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan tuan-tuan jelas apa yang kita akan perbincangkan. Seperti yang kita sebutkan bahawa pengisian ini bukanlah kita mentadabbur ayat-ayat tentang kisah Nabi Allah Yusuf, tetapi kita memilih beberapa maklumat yang ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf, yang maklumat tersebut kadang-kadang adanya perselisihan di kalangan para ulama untuk mentafsirkan ayat itu maksudnya apa. Maka pengisian ini akan memilih mencari manakah jawapan yang menjadi pilihan untuk kita pegang, untuk kita kongsikan, untuk kita jadikan dia sebagai rujukan. Begitu juga mungkin ada beberapa maklumat tentang kisah para Nabi ini yang boleh menyebabkan jatuhnya kemuliaan, kredibiliti para Nabi, para Rasul yang Allah SWT yang memilih mereka. Maka apabila Allah memilih manusia yang terbaik, sudah pasti Allah akan memilih manusia yang terbaik. Jadi apabila kita tidak berhati-hati di dalam memahami ayat-ayat tentang kisah para Nabi tersebut, dibimbangi kita seperti merendah-rendahkan tentang para Nabi tersebut. Jadi inilah tujuan, di antara tujuan mengapa setiap minggu kita usaha membincangkan fakta yang berkaitan dengan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kisah Nabi Allah Yusuf ini, fakta yang kita akan bincangkan semua sekali ada 17 kemusykilan yang telah pun kita sebut pada siri yang sebelum ini. Malam ini kita akan menyambung kembali maklumat yang telah pun kita bicarakan pada minggu lepas. Kita menggunakan nota PDF yang telah diedarkan kepada tuan-tuan pada minggu lepas. Jadi saya minta tuan-tuan rujuk kembali kepada nota yang telah diberikan. Seperti biasa, kalau tuan-tuan ingin mendapatkan nota bagi pengisian yang majlis ilmu, sama ada dianjurkan oleh Akademi Tadabbur, beberapa penganjur yang lain, tuan-tuan boleh join Telegram
Akademi Tadabbur Malaysia, dan tuan-tuan boleh ambil maklumat tersebut di dalam telah dipinkan senarai nota-nota di dalam Telegram. So boleh pilih tajuk tentang fakta kisah di sebalik kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita mulakan perbincangan kita pada malam ini, yang mana kita nak lihat sambungannya, iaitu malam ni kita nak masuk kepada kemusykilan yang ke-8. Kemusykilan yang ke-8. Minggu lepas, iaitu siri yang ke-23, apa yang telah kita bincangkan? Okay, kita tengok dulu. Kalau minggu lepas, kita telah bincang tentang kemusykilan yang ke-5, iaitu perbincangan dari sudut siapakah yang membeli Nabi Allah Yusuf dan berapa kali Nabi Allah Yusuf ini ia telah dijual. Jadi telah kita bincang pada kemusykilan yang ke-5. Kemudian kita juga sebenarnya telah pun membincangkan kemusykilan yang ke-6. Kemusykilan yang ke-6 iaitu dari sudut kita nak melihat ketepatan perkataan innahu rabbi. Rabbi itu merujuk kepada siapa? Adakah rabbi merujuk kepada tuan, iaitu manusia, ataupun rabbi di situ merujuk kepada Allah? Jadi telah pun kita bincangkan. Kemudian pada minggu lepas juga kita telah berbincangkan kemusykilan nombor 7. Kemusykilan nombor 7 ini dari sudut adakah Nabi Allah Yusuf ini beliau juga mempunyai keinginan dari sudut syahwatnya untuk memenuhi godaan ataupun kita panggil ajakan daripada isteri Al-Aziz. Ini perbincangan kita yang lalu pada siri yang ke-23 pada minggu lepas. Begitu juga alhamdulillah pada minggu lepas sebenarnya kita telah pun membicarakan kemusykilan yang ke-9. Kita terus masuk kemusykilan yang ke-9, tapi kita tak bincang kemusykilan yang ke-8. Kita terus skip yang ke-8, kita terus yang kemusykilan yang ke-9, iaitu bagaimana Nabi Allah Yusuf pernah meminta bantuan kepada salah seorang daripada 2 banduan yang berada bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf di dalam penjara. Di sini pun kita telah bincangkan tentang kenapa dia minta bantuan kepada manusia. Kenapa dia tak minta bantuan kepada Allah? Ini telah pun kita bincangkan. Jadi mana-mana di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang mengikuti secara langsung ataupun secara rakaman, kalau tuan-tuan tak sempat nak ikuti pada minggu lepas, kita ada menyediakan, tuan-tuan boleh lihat rakaman pengisian ini di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Tuan-tuan jangan lihat pada page yang lama. Kalau page yang lama tu, dia punya tajuk dia Academy Tadabbur Malaysia. Tapi kita ada buat page yang baru iaitu Malaysia Tadabbur Academy. Okay, kenapa kita tak guna page yang lama? Page yang lama ni kita ada isu teknikal, kita tak boleh nak masuk dia. Wallahualam sebab apa? Allah je Maha mengetahui, sebab tu kita wujudkan FB page yang baru, Malaysia Tadabbur Academy, ataupun tuan-tuan boleh lihat di YouTube ada ada tuan-tuan tekan je Akademi Tadabbur Malaysia, tengok pada tajuk fakta tu, insya-Allah tuan-tuan boleh jumpa. Jadi malam ni apa yang kita nak bincangkan? Okey, malam ni kita nak bincangkan kemusykilan yang ke-8 yang telah kita skip pada minggu lepas. Jadi malam ni kita nak bincang kemusykilan ke-8, ke-10 dan ke-11. Ada waktu lagi nanti kita akan masuk kemusykilan yang ke-12. Okey. Kemusykilan yang ke-8 ni adalah
maklumat yang berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf. Dia berhadapan dengan wanita yang berada di kota tersebut. Maknanya kita sudah maklum Nabi Allah Yusuf dia sudah berada di Mesir. Dan kita tahu Nabi Allah Yusuf dia berada di rumah orang nombor 2 pemerintah Mesir. Siapa dia? Iaitu Al-Aziz. Jadi Al-Aziz ni dia adalah pembesar yang menguasai negeri Mesir selain daripada Raja Al-Malik. Beliau Al-Aziz ni orang yang ada nama, orang penting bagi kerajaan Mesir. Jadi Nabi Allah Yusuf dibesarkan di rumah Al-Aziz. Makna kata apabila isteri kepada Al-Aziz, sudah tentu dia akan jadi orang yang besar juga, orang yang mulia mengikut darjat suami. Kan kita kan sedia maklum kalau suaminya itu Perdana Menteri, so isterinya itu akan jadi macam mana. Dia pun naiklah taraf dia, isteri kepada Perdana Menteri, isteri kepada Presiden, isteri kepada Menteri. Begitulah darjat kedudukan kedudukan isteri kepada Al-Aziz, ataupun mudah untuk kita kenali, kita sebutlah contoh namanya Zulaikha. Kenapa saya sebut contoh namanya Zulaikha? Kerana Al-Quran tidak jelaskan siapa nama isteri Al-Aziz. Hadis sahih pun tidak menerangkan siapa nama isteri Al-Aziz. Cuma dalam riwayat kitab-kitab dalam kitab-kitab yang terdahulu menyebut namanya adalah Zulaikha. Kita ambillah, sebutlah namanya Zulaikha untuk memudahkan kita faham. Jadi Zulaikha ini dikatakan maka ia menjadi orang besar kepada Al-Aziz. Maknanya bukanlah rakyat yang biasa, bukan lagi kita panggil M40 ke, mungkin darjat dia yang dah tinggi. Tiba-tiba isteri Al-Aziz ini dia telah berkehendakkan Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf kita tahu dia bukan mempunyai kedudukan yang tinggi, kerana dia bukan anak kandung kepada Al-Aziz. Maknanya dia adalah manusia yang telah diperdagangkan, telah dijual beli. Maknanya kalau zaman dulu kita sebut dia hamba. Sedangkan kita tahu Nabi Allah Yusuf dia bukan hamba. Dia orang merdeka, dia bebas, dia bukan hamba. Tetapi orang tak tahu kisah dia sebenar, sehinggalah diketahui Nabi Yusuf dia adalah orang yang dibeli, dipungut, letak dalam rumah Al-Aziz. Tiba-tiba isteri Al-Aziz, orang besar, isteri kepada pembesar, dia pergi menggoda dan memujuk seorang lelaki yang tak tahu dia ni asal usul dari mana, seorang hamba, orang yang dijual beli, tiba-tiba boleh pergi boleh pergi menggoda kepada lelaki yang tak setaraf dengan kedudukan. Jadi fakta yang kemusykilan ke-8 ni kita nak lihat bagaimanakah pertemuan antara Nabi Allah Yusuf bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang ada di bandar ketika itu. Jadi kita tengok bagaimana Nabi Allah Yusuf berhadapan dengan mereka-mereka ini. Maklumat yang kemusykilan ke-8 ni kita kena rujuk ayat nombor 30 surah Yusuf. Kita kena lihat ayat nombor 31 dan ayat nombor 32 sehinggalah ayat nombor 34. Kita tengok bermula ayat nombor 31 sampai 34. Sesiapa yang dah
berulang kali mendengar kisah Nabi Allah Yusuf, tuan-tuan pun dah sedia maklum apa yang berlaku kepada perempuan-perempuan ini. Jadi kalau kita lihat pada ayat nombor 30, kita tidak akan mentadaburkan setiap kalimah dalam ayat, tetapi kita sebut tafsiran ringkas pada ayat nombor 30. Ayat 30 ini adalah lanjutan daripada kisah Zulaikha yang berulang kali sedaya upaya memujuk Nabi Allah Yusuf supaya menyerahkan dirinya kepadanya, tetapi Nabi Allah Yusuf menolak. Tak semena-mena telah terbongkarlah cerita Zulaikha yang pergi yang menggoda Nabi Allah Yusuf. Bagaimana cerita itu boleh diviralkan? Macam mana orang-orang lain boleh tahu? Wallahu a'lam. Allah tidak memberitahu kita macam mana orang boleh tahu peristiwa dalam rumah Zulaikha tu. Sedangkan dia kunci pintu. Kita tahu kan dia kunci pintu. Suaminya tak ada. Siapa yang ada dalam tu? Nak kata ada CCTV, tak ada lagi CCTV. Jadi siapa yang bongkarkan cerita tu? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi Allah memberitahu kepada kita, perempuan-perempuan yang suka duk gosip-gosip ni, cerita bab-bab macam ni, ini menjadi cerita hangat. Kan? Jadi Allah kata perempuan-perempuan di bandar. Fil Madinah tu maksudnya di bandar, bukan Madinah. Madinah tu adalah bandar lah, merujuk kepada Mesir. Maknanya perempuan-perempuan yang ada di bandar Mesir tu, mereka ini berkata. Mereka berkata tu maknanya mereka saling gosip-gosip lah kata orang kan. Mereka kata, dia kata isteri Al-Aziz tu, dia kata imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz tu maksudnya apa? Iaitu Zulaikha lah. Kalau kita gunalah namanya Zulaikha untuk mudah faham. Al-Aziz, ingat tuan-tuan, Al-Aziz dia bukan nama suami Zulaikha. Al-Aziz tu dia adalah pangkat. Dia adalah pangkat pembesar yang menguasai negeri Mesir. Itulah dipanggil Al-Aziz. Maka isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya, berkehendakkan dirinya. Jadi mereka digosip-gosip, dia kata macam ni, tak sangka boleh pula lah Zulaikha ni, isteri pembesar ni, dia boleh pergi goda hamba dia. Kan dia ni dah mabuk sangat dah mabuk cinta dah, dia kata kat dalam tu kan. Saya tak tahulah istilah nak kata macam mana, dia suka sangat ni kan. Kita boleh kata dia dah mabuk cinta, dia perasaan dia dah macam dah terlalu suka sangat kan. Lepas tu mereka kata, mereka telah kecam Zulaikha tu, mereka kata sesungguhnya kita tengok dia ni memang berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata ni bukan merujuk kepada isu akidah, tapi merujuk kepada perasaan, tindakan seorang perempuan pembesar. Kan pergi menggoda orang yang biasa-biasa. Bukan mereka, sebenarnya bukan perbincangan mereka. Kalau kita tengok dekat sini, Syekh Salah kata perbincangannya bukan kepada isu, perbincangannya bukan kerana isu menggoda tu, bukan isu pada nafsu syahwat tu, tetapi kepada orang yang digoda itu darjatnya itu macam tak kena. Macam Nabi Yusuf ni orang biasa, tetapi Zulaikha ni orang pembesar. Jadi mereka telah gosip, mereka telah duk komen, tengah duk kutuk Zulaikha. Akhirnya kita tahu dalam cerita ayat berikutnya,
Akhirnya Zulaikha tahu. Rupa-rupanya orang duk kecam dia. Tak tahu macam mana dia tahu. Ni pun kita dah tahu. Kan? Dulu mana ada FB. Kalau dulu ada FB bukan kita tengok orang kecam dekat komen je kan. Orang duk kecam kan. Komen. Tapi dulu kita tak tahu macam mana. Tetapi Zulaikha ni dia dapat tahu. Apabila dia dapat tahu, yang orang mencaci dia, merendah-rendahkan dia, maka dia pun buatlah helah. Helahnya apa? Dia nak ajar balik dia orang ni. Dia pun buatlah satu jamuan. Ayat 31. Masa dia buat jamuan tu, dia buatlah jamuan yang special lah. Dia lapar besar kan. Dia buat jamuan, datang ke tempat dia. Kan, orang yang ada banyak duit, so tentu jamuan dia mewah-mewah. Maka dia pun menyediakan setiap daripada seorang tetamu perempuan-perempuan tadi itu, disediakan sebilah pisau. Dan ketika mereka duduk seronok makan sambil gunakan pisau tu, tiba-tiba Nabi Allah Yusuf keluar berhadapan dengan perempuan-perempuan tersebut. Apabila mereka, perempuan-perempuan itu lihat Nabi Allah Yusuf di depan mata, yang selama ni mereka mungkin dengar-dengar, tak pernah nampak. Apabila mereka nampak, mereka tercengang, terkejut melihat kecantikan Nabi Allah Yusuf tanpa mereka sedar mereka telah melukakan tangan mereka. Bila tak sedar, ingatkan mereka sedang mungkin potong daging ke, potong stik ke, potong buah ke, contoh. Kan? Tanpa mereka sedar, tiba-tiba mereka telah melukakan tangan mereka. Kita pun sedia maklum bahawa Nabi Allah Yusuf ini, Nabi SAW pernah nampak. Nabi SAW mengatakan Nabi Allah Yusuf ni, dia memiliki separuh kecantikan semua manusia yang ada. Kalau kita pernah jumpa manusia yang ganteng, yang handsome, yang cantik ni, semua laki-laki dekat dunia ni, kalau dihimpunkan, separuh kecantikan tu ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Satu dunia kecantikan lelaki tu, separuh daripadanya ada pada Nabi Allah Yusuf. Okay. Kemudian mereka ni, apabila mereka tengok benda yang takjub, mereka kata, Masya Allah, dia kata, Maha Suci Tuhan, dia kata. Ini bukan manusia ni, malaikat ni, dia kata ni. Sebab orang dulu, apabila mereka nak menisbahkan kecantikan, kebaikan, mereka akan kaitkan dengan malaikat. Mereka kata, ini bukan orang ni. Ni adalah satu malaikat yang mulia. Tapi bukanlah bermaksud mereka nak kata Nabi Yusuf ni memang malaikat betul-betul, tak. Dia panggil pemisalan seperti malaikat. Okay, kemudian Zulaikha pun sukalah dia. Sebab apa? Sebab trik dia tu, muslihat dia jemput perempuan-perempuan yang duk kecam dia selama ni, baru dia tahu agak-agak macam mana situasi ketika tu kan, dengan raut wajahnya, dengan apa kan. Mungkin dia kata, baru korang tahu, ngata aku bukan-bukan, sedap mulut je kata aku kan, kecam aku kan. Kalau zaman dulu, zaman sekarang kita kata ambus, hashtag lagi kecam kan. Jadi nak Zulaikha pun kata, itulah korang suka sangat tempelak aku. Lepas tu Zulaikha ni dia tak malu-malu lah. Dia dah tak malu-malu lah. Sebab apa? Sebab wanita-wanita itu sudah nampak Nabi Allah Yusuf dan mereka tahu Yusuf ni macam mana. Maka Zulaikha pun terang-terang Zulaikha kata, sebenarnya aku ni dah banyak kali dah goda dia ni, tetapi dia tetap tolak dan dia berpegang teguh kepada kesuciannya. Maklumat inilah yang telah kita kuatkan pada kemusykilan yang sebelum ini, bahawa Nabi Allah Yusuf ni dia memang tiada keinginan kepada kehendak Zulaikha itu. Kerana dalam ayat ni Zulaikha sebut dah, dia kata Yusuf ni aku banyak kali goda dia, macam-macam nak buat pada dia, tapi dia tetap menolak dan dia berpegang teguh kepada kehormatan diri. Kemudian Zulaikha ni, dia nak juga, dia dah kemaruk sangat dah, dia pun kata lagi,
dia kata sesungguhnya kalau dia tak nak juga tunaikan permintaan aku ni, kata Zulaikha, aku nak penjarakan dia ataupun aku akan jadikan dia, aku akan penjarakan dia dan dia akan jadi orang yang hina, dia akan jadi banduan, dia akan jadi orang masuk penjara. Dia nak ugut macam tu. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam memberikan jawapan. Dekat ayat ni kita menunjuk bahawa ayat 32 ni memang Zulaikha dia dah kita kata apa ke, dia dah tahu malu dah, kali kan nafsunya sudah membuak-buak, maka dia pun guna kaedah ugut. Kalau dia tak nak tunaikan kemahuan aku nak penjara dia, akan menjadi orang yang hina. So, apakah tindakan Nabi Allah Yusuf? Kalau kita baca ayat nombor 33, Nabi Allah Yusuf dia memilih, biarlah dia jadi orang yang hina, duduk dalam penjara, daripada dia menunaikan kemahuan Zulaikha. Tapi adakah, maksudnya, bagaimana perempuan-perempuan tersebut? Kalau kita tak jumpalah ayat yang kata perempuan itu pun sama-sama macam Zulaikha. Tapi kita tahu tadi, memang perempuan-perempuan tersebut, mereka telah pun mengakui, nampak tentang apa? Tentang apa yang telah Zulaikha itu lakukan. Jadi Nabi Allah Yusuf ini, dia memilih untuk lebih aku jadi orang yang hina tak apa, jadi banduan tak apa, aku masuk penjara, daripada memenuhi kehendak mereka. Jadi Nabi Yusuf ni pun dia kata, jika engkau tidak menjauhkan tipu daya mereka daripadaku, ya Allah, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku tergolong dalam golongan orang yang jahil. Inilah contoh apa yang kita bincangkan pada sisi pagi tadi, tajuk tentang zikir la haula wala quwwata illa billah. Jadi sesiapa yang mengikuti pengisian pada pagi tadi, kita telah sebut bahawa antara salah satu maksud la haula wala quwwata illa billah adalah kita tiada daya nak elak maksiat kalau Allah tak bagi kekuatan. Terbukti Nabi Allah Yusuf cakap tu. Nabi Allah Yusuf sendiri cakap, dia kata kalau engkau ya Allah, jika engkau ya Allah tidak menjauhkan tipu daya mereka daripadaku. Maksudnya Nabi Yusuf kata, kalau bukan sebab engkau lah ya Allah. Ingat tak kita kata sebelum ni yang Nabi Allah Yusuf nampak tanda daripada Tuhan kan? Tengok, bukan senang tuan-tuan. Nak elak maksiat ni, kalau tak kuat iman, Nabi Allah Yusuf ni muda kan? Dia masih nafsunya muda kan? Jadi, tapi siapa yang bantu Nabi Allah Yusuf ni? Siapanya adalah Allah. Allah lah yang memelihara kehormatan Nabi Allah Yusuf. Allah tak berikan kekuatan iman kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi maknanya berdasarkan ayat 33 ni, Nabi Allah Yusuf itu dia menolak kemahuan Zulaikha sekalipun diugut untuk dipenjara. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia pun dijauhkan daripada tipu daya. Akhirnya dia pun masuk penjara lah selepas itu. Jadi berdasarkan kemuskilan ini, dia bukanlah kita kata kemuskilan yang berbentuk kekeliruan, tetapi kemuskilan dari sudut merungkaikan betapa kuatnya iman Nabi Allah Yusuf tadi. Kita bayangkan, kalau seorang yang ajak berbanding kalau seorang dan ramai-ramai pula yang ajak, lepas tu ugut pula dengan penjara. Nabi Allah Yusuf tetap pertahankan iman dia. Secara tak langsung, ayat ni, cerita ni menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya tiada keinginan langsung kepada Zulaikha. Seperti mana kita bincangkan pada minggu lepas. Baik, kemudian kita pergi kepada kemuskilan yang ke-9. Ni kita dah sambung, kita dah bincang minggu lepas, jadi kita tak perlu bincangkan sekali lagi. Jadi kita terus kepada kemuskilan yang ke-10. Okay, kemuskilan yang ke-10 ni
apabila saya sebut tentang kemusykilan ya tuan-tuan dan puan, kita juga merujuk kepada nak memahami secara lebih luas. Kita nak memahami maklumat ini dengan lebih terperinci. Walaupun kita namakan dia kemusykilan, sebenarnya tak muskil. Maklumat ini tidaklah keliru sangat, tetapi untuk kita mendapat tafsiran yang lebih meluas. Jadi kita masuk kepada kemusykilan ke-10, iaitu Nabi Allah Yusuf. Dia telah meminta supaya kes dia ini dibuka semula oleh raja. Ke-10 kan? Saya tak sebut. Betul lah, yang ke-10 ni bukan kita dah bincang dah pada minggu lepas ni. Kejap, ni ke-9, ke-10. Yang ke-10 dah bincang, Ustaz. 10 dah bincang. Yang ke-9 yang belum? belum. 9 belum. Masya Allah. Okay, kita tinggal ke-10 tu sebab yang ke-10, betul lah. 9, maafkan saya tuan-puan, saya tersilap. Sepatutnya yang ke-9 kita belum. Tapi ke-10 tu kita dah bincang. Okay, tapi tak apa, saya akan ulang sikit lagi nanti. Okay, kita patah balik ke-9. Maaf, kita dah bincang ke-10 tapi 9 ni belum lagi. Okay, mohon maaf. Okay. Kita tengok kemusykilan yang ke-9. Yang ke-9 ni adalah perbincangannya tentang kenapa Nabi Allah Yusuf dia meminta bantuan kepada salah seorang daripada 2 banduan yang ada dalam penjara bersama dengan dia. Kemusykilannya, kenapa dia tak minta pertolongan itu kepada Allah? Adakah dia tidak percaya tentang kekuasaan Allah? Nanti kita akan bincangkan. Jadi kemusykilan ke-9 ini kita lihat pada ayat nombor 42. Okey, pada ayat nombor 42, Nabi Allah Yusuf setelah Nabi Allah Yusuf menceritakan apa tafsir lelaki pertama, mimpi lelaki pertama tu apa maksud dia, banduan yang kedua ni apa maksud mimpi tersebut, maka Nabi Allah Yusuf mengatakan di hujungnya, dia kata waqala lilladhi dhanna annahu najim minhu malkurni. Dia, iaitu Nabi Yusuf, dia berkata kepada orang yang dia percaya akan dibebaskan antara mereka berdua. Jadi salah seorang daripada mereka berdua ni, seorang darinya akan menjadi orang yang rapat, orang yang dekat dengan raja. Okey, kenapa dia dekat dengan rapat dengan raja? Kalau kita baca ayatnya, seorang banduan ni nanti dia akan bekerja sebagai penyedia makanan dan minuman untuk raja. Kalau kita di hotel, kita duduk dekat department F&B, menyediakan makanan. Jadi raja ni dia ada santapan dia. Jadi yang menyediakan santapan itu adalah salah seorang lelaki yang dia akan keluar dari penjara tu. Jadi sudah tentulah apabila dia selalu hidangkan makanan untuk raja, minuman untuk raja, maknanya dia akan dekat dengan raja. Dia boleh terus direct, boleh bercakap dengan raja. Jadi Nabi Allah Yusuf ambil peluang, minta kepada lelaki ni apa? Itu Nabi Yusuf kata, "Uzkurni 'inda rabbika." Ceritakanlah tentang aku yang sama-sama dengan kau dalam penjara ni kepada Rabbika, kepada Tuanmu. Jadi Rabbika dekat situ merujuk kepada raja. Raja yang lelaki yang bebas ni akan menyediakan, memberi khidmat kepada raja tu. Okay, ceritalah perihalku kepada Tuanmu. Maknanya Nabi Allah Yusuf meminta bantuan lelaki ini untuk ceritakan tentang Nabi Allah Yusuf berada dalam penjara bersama dengan dia. Kenapa diminta bantuan? Bukan Nabi Allah Yusuf ni dia tak percaya kepada Allah. Sebab kalau kita baca pada ayat sebelum tadi kan Nabi Yusuf minta pertolongan Allah nak jauhkan daripada godaan Zulaikha. Kan?
Jadi dekat sini sebenarnya Nabi Allah Yusuf ni dia nak kes dia dalam penjara ni diselesaikan. Sebab kita tahu Nabi Allah Yusuf dia masuk dalam penjara ini kan kita belajar dah tadi yang ugutan Zulaikha kan. Kan Zulaikha ugut dia. Kalau kau tak nak kalau dia tak nak tunaikan permintaan Zulaikha, dia akan dipenjarakan. Kenapa Zulaikha berani nak penjarakan? Kerana kita tahu kan suami dia tu adalah Al-Aziz. Kan orang besar. Jadi orang besar ni dia ada kuasa. Dan kita pun tahu kan, ingat tak cerita yang walaupun kita tak bincangkan dalam slot ini, kita tahu ketika mana Zulaikha kejar Nabi Allah Yusuf, kan tiba-tiba suami Zulaikha tu sampai dekat depan pintu kan. Kan Zulaikha dia mempertahankan diri dia, dia seperti menuduh Yusuf lah yang sebenarnya yang membuat tipu daya tu. Maknanya Zulaikha dia tentu dia takkan mengaku salah. Dalam kes ini dia belum lagi mengaku salah lah. Tentu dia akan mempertahankan maruah dia. Jadi itu yang dia ugut untuk dipenjarakan dan akhirnya Nabi Allah Yusuf memilih untuk dipenjarakan. Jadi apabila Nabi Yusuf diminta dipenjarakan, sudah tentu apabila kita tahu apabila masuk penjara adalah tempat orang-orang yang bersalah. Kan? Jadi kalau kata dia telah masuk penjara, maka sudah tentulah orang-orang akan berfikir bahawa Nabi Allah Yusuf ini melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kalau kita tahu sebelum ini kan memang watak Zulaikha tu dia apabila depan suami ni dia pertahankan diri dia, betul tak? Dia seperti menuduh Yusuf ni lah yang cuba nak goda dia. Begitu juga tadi yang kita tengok cerita dia panggil wanita tadi, dia jaga maruah dia. Lepas tu dia ugut dengan penjara. Jadi sudah tentulah Nabi Allah Yusuf ni dipenjarakan kan secara apa? Secara kita panggil secara tanpa melakukan kesalahan apa pun. Kan? Dia bukan buat salah tapi dia nak larikan diri daripada digoda. Sebab itu dia minta bantuan kepada lelaki ini. Kenapa perlu minta bantuan kepada lelaki ini? Sebab kita pun tahu bahawasanya lelaki ini kan dia bermimpi duduk dalam penjara dengan Nabi Allah Yusuf. Jadi dia tahulah tentang mimpi dia. Mungkin lelaki tu boleh cerita mimpi dia dalam penjara, Nabi Yusuf telah tafsirkan. Mungkin dia akan cerita Nabi Allah Yusuf ni orang yang baik, kan orang yang bagus. Jadi kalau bukan sebab mimpi Nabi Allah Yusuf yang cerita daripada dia, tentu dia pun takkan tahu dia ni sebenarnya hidupnya ke mana. Rupa-rupanya nak jadi dekat dengan raja. Tetapi lepas tu satu lagi, macam mana kita boleh katakan Nabi Allah Yusuf ni dia seperti minta bantuan tu untuk bersihkan nama dia? Dalam ayat ni bukan kita tak jumpa, tetapi nanti kita akan jumpa pada perihal yang kita dah jumpa sebenarnya. Kita dah bincang dekat kemuskilan nombor 10. Kalau kita baca kemuskilan nombor 10 tu, kan Nabi Allah Yusuf dia dapat offer daripada raja untuk dikeluarkan dari penjara. Kita kan tahu raja-raja ni kan, Raja Al-Malik tu nombor 1. Al-Aziz orang yang nombor 2. Tentulah kuasa raja lebih besar daripada kuasa Al-Aziz. Raja tu sendiri yang nak bebaskan Nabi Yusuf. Nabi Allah Yusuf dia tak nak keluar, melainkan cerita dia ketika dengan wanita-wanita yang ada di bandar itu minta dibicarakan. Minta supaya nama dia dibersihkan. Maka adalah perkaitan maklumat tersebut dengan kenapa Nabi Allah Yusuf minta ceritakan perihalku kepada tuanmu
iaitu raja itu. Ada kaitan dengan, kalau kita tengok pada ayat yang kemuskilan 10 tu, maknanya kenapa nak minta cerita? Bukan Nabi Allah Yusuf dia tak sabar. Dia seorang yang penyabar. Bukan dia tak tahan nak duduk dalam penjara. Tak. Tetapi dari sudut nama dia, image dia, maruah dia yang mungkin orang akan kata Nabi Allah Yusuf ni memang dia bersalah. Namun, takdir Allah, lelaki ni lupa nak sebut nama kisah Nabi Allah Yusuf ni kepada rajanya. Apabila lelaki ni terlupa nak cerita, akibatnya tak dapatlah Nabi Allah Yusuf itu keluar dari penjara, maka dia pun duduk lagilah beberapa tahun di dalam penjara. Kalau kita baca pada ayat ni ada perkataan bid'a sinin kan. Bid'a sinin ni ada para ulama mengatakan dia di antara 1 hingga dia macam sampai nak ke 10 tahun lah. Sampai ke 9 nak ke 10. Itu dia bagi bid'a sinin lah. Maknanya tambah lagi tahun Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara disebabkan lelaki itu lupa. Okay. Jadi dekat sini hilanglah kemuskilan tu. Maksudnya Nabi Allah Yusuf minta pertolongan lelaki itu bukan kerana dia tak percaya kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa saja. Tetapi bantuan di sini adalah bantuan yang Allah benarkanlah. Kita minta bantuan kepada manusia yang hidup, manusia yang hidup, manusia yang ada kemampuan, kan? Jadi boleh. Contoh macam kita nak minta tolong orang yang dekat dengan raja, sampaikan hasrat kita, boleh. Bukan bermaksud kita nak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuskilannya. Okay, kemudian kita terus kepada ke-10 kita dah bincangkan. Okay, kita dah bincangkan. Yang ke-11 pun yang ke-11 belum lagi ya. Tapi nota saya belum bagi lagi yang ke-11. Saya bagi pada minggu lepas sehingga kemuskilan yang ke-10. InsyaAllah nanti saya akan bagi kemuskilan yang ke-11 untuk sesi yang akan datang. Okey, kita masuk sekarang perbincangan kita kepada kemuskilan yang ke-11. Okay. Kemuskilan yang ke-11 ini ada satu ayat. Ayat itu berbunyi wama ubarri'u nafsi. Apa maksud ayat tu? Okay, kita baca dekat sini. Ayat tu tuan-tuan boleh jumpa dekat ayat nombor 53. Dekat ayat nombor 53 kita akan jumpa perkataan wama ubarri'u nafsi. Dan aku tidaklah berani untuk mengatakan dia seorang yang suci, seorang yang tidak melakukan dosa. Okay, itu ayat 53 tu. Jadi, kemuskilan kita adalah siapakah yang mengucapkan ayat nombor 53 ni? Siapa yang sebut ayat nombor 53 ni? Adakah Nabi Yusuf ataupun Zulaikha yang sebut? Okay, jadi kita kena baca bermula pada ayat nombor 52 terlebih dahulu. Okay, kita baca ayat nombor 52. Kalau kita baca ayat nombor 52, kita tengok di skrin Zoom tu, saya nak tanya juga pada tuan-tuan dan puan, tetapi terjemahan macam mana? Okay, tengok ya. Okay, begini. Ayat 52 ni, para ulama tafsir mereka berbeza pandangan. Ada yang kata ayat 52 ni adalah Nabi Yusuf yang kata. Ada ulama lain pula kata, bukan Nabi Yusuf yang kata, tetapi Zulaikha yang berkata.
Okey. Jelasan kemusyrikan kita, siapa yang kata ayat 52, 53 tu? Okey. Jadi kita nak dapat jawapan ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi. Jadi kita kena tahu terlebih dulu ayat sebelumnya. Okey. Kalau kita baca ayat nombor 52, okey, dia berbunyi seperti ini. Ayat tu berbunyi, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Demikian itu supaya dia ni siapa? Okey, nak lebih faham lagi, saya kena bawa tuan-tuan dan puan kepada ini. Saya kena bawa tuan-tuan tengok ayat 51 terlebih dahulu. Okey, ayat 51 dia berada pada kemusyrikan yang ke-10. Okey, tuan-tuan masih ingat lagi kan raja kan? Cuma raja tu saya tak cerita semua sebenarnya. Yang ke 10 ni saya cuma cerita pendek saja. Jadi saya kena ulang sedikit sekejap ya. Yang ke-10 ni, okey. Kita sedia tahu dekat ayat ke-10 ni, ke-50 ni kan, kemusyrikan yang ke-10 ayat 50 ni, kita kan jumpa perkataan Malik, wa qala al-maliku. Dan berkatalah raja, dipanggil al-Malik. Okey. Raja ni dia setelah dia menerima usul daripada Nabi Yusuf, dia tak nak keluar pada penjara, melainkan kes dia itu dibuka semula failnya, dibicarakan. Kenapa dia masuk penjara? Adakah sebab dia bersalah ataupun dia tak bersalah? Akhirnya raja pun terimalah cadangan Nabi Allah Yusuf tu, maka raja pun memanggillah saksi-saksi nak dibicarakan. Maka kita baca pada ayat ini, raja ini, okey, kita tahu begini. Ayat nombor 50 ni, ini adalah cadangan daripada Nabi Allah Yusuf untuk kes dia itu dibicarakan semula. Minta raja tu adakan balik sesi, maksudnya dibuka balik fail dia, dibuka balik kes dia dibincangkan. Cadangan Nabi Allah Yusuf kepada utusan raja tu, bagi tahu kepada raja tu supaya tanya kepada perempuan-perempuan yang pernah mereka melukakan tangan mereka. Jadi saksi yang Nabi Allah Yusuf minta dijemput, dipanggil untuk disoal siasat adalah perempuan-perempuan yang pernah Zulaikha panggil sebelum ini. Ingat tak? Yang telah melukakan tangan mereka, mereka tak sedar ketika mana mereka nampak Nabi Allah Yusuf tu. Lepas tu Nabi Yusuf pun kata, sesungguhnya Allah tu maha mengetahui tipu daya perempuan-perempuan itu. Inna rabbi bikaidihinna alim. Ayat ni menunjukkan bahawasanya perempuan-perempuan itu juga pun seperti apa? Bersekongkol lah dengan Zulaikha, betul tak? Kalau perempuan-perempuan ni dia baik, tentu dia akan pertahankan Nabi Allah Yusuf. Tentulah perempuan-perempuan ni akan kata, kami pergilah rumah Zulaikha tu, Yusuf ni tak bersalah, dia diunggut untuk masuk penjara kan. Tapi tak ada pun. Dan ayat ni membuktikan bahawasanya perempuan-perempuan itu juga mempunyai helah-helah mereka. Okay. Sebab Nabi Yusuf kata kat ujung dia, Inna rabbi bikaidihinna, merujuk kepada ramai. Sesungguhnya Rabbku maha mengetahui tipu daya perempuan-perempuan yang telah melukakan tangan mereka. Itulah kita kata, kalau orang yang manusia ni, kalau dia tak cegah orang yang nak buat kemungkaran lain, boleh jadi ia seperti orang yang melakukan kemungkaran. Itu. Jadi Nabi Allah Yusuf pun minta pada raja tu. Akhirnya apa berlaku? Raja tu pun panggillah perempuan-perempuan yang pernah melukakan tangan mereka tu. Raja tanya dekat mereka, apa pandangan kamu ketika kamu menggoda Yusuf dulu? Dekat sini telah menunjukkan bukti apa perempuan tu nak buat pada Nabi Allah Yusuf.
mereka pun sama macam Zulaikha. Macam mana nak tahu mereka sama macam Zulaikha? Tengok ayat nombor 51. Kita akan jumpa perkataan rawattunna. Ni sama macam ucapan Zulaikha kan. Rawattunna ni merujuk kepada mereka menggoda Yusuf berulang-ulang kali juga. Ayat ni menunjukkan. Tengoklah Raja kata, apa pandangan kamu semua wahai perempuan-perempuan yang pernah melukakan tangan ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Kat sini bukti dia. Seperti yang kita sebutkan tadi. Okey, mereka jawab apa? Mereka kata, qulna hasya lillah, maha suci Allah. Kami tak jumpa pun sesuatu kejahatan pun daripada Nabi Yusuf. Maksudnya mereka memperakui bahawasanya Nabi Allah Yusuf tak bersalah. Dia masuk penjara tu bukan sebab dia bersalah, tetapi mereka ni lah yang bersalah. Mereka mengaku depan raja tu. Dia berkata apa? Ma'alimna alaihi min su'. Kami tak jumpa sesuatu yang jahat pun pada diri Yusuf. Ini pengakuan yang pertama. Kemudian raja tu tentu dia panggil Zulaikha. Zulaikha yang watak utama kan. Jadi panggillah saksi utama dia, iaitu Tuhan kata qalatil mura'atul aziz. Isteri al-aziz itu pun kata, maknanya Zulaikha lah. Okey. Dia pun kata. Dia kata al-ana hasal haqq ana rawattuhu an nafsi. Nampak tak kata rawattuhu? Sama tak macam ayat rawattunna? Samalah. Jadi isteri Al-Aziz pun kata, sekarang terbongkarlah rahsia yang sebenar. Maka ternyatalah kebenaran yang sebenar. Dia mengaku depan raja tu. Kenapa dia mengaku depan raja? Kita tak tahu, Allah alam, adakah kerana dia takut ataupun kerana dia dah memang insaf, dia tengok Nabi Yusuf ni orang baik, orang bagus kan? Mungkin. Kan Nabi Allah Yusuf ni duduk penjara lama. Mungkin semasa Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara itu, Zulaikha ini berubah menjadi orang yang, kerana dia kan duduk dengan Nabi Yusuf, membesarkan Nabi Yusuf lama, tentu dia akan dapat melihat kesalehan, kebaikan Nabi Allah Yusuf ni. Jadi ketika ini dia jawab dekat raja, dia mengaku, dia kata sekarang dia kata akulah sebenarnya yang menggodakan diri aku kepada dirinya. Dia kata, lepas tu dia kata apa lagi? Dan sesungguhnya Yusuf tu apa? Dia kata Yusuf tu di kalangan orang yang benar. Dekat sini pengakuan yang kedua daripada Zulaikha. Kalau pengakuan pertama tadi daripada perempuan-perempuan kawan-kawan dia tadi yang dijemput makan di rumah dia itu, di tempat dia tu. Kenapa saya letakkan pengakuan satu, pengakuan dua? Inilah jawapan kenapa Nabi Allah Yusuf meminta kes dia dibicarakan semula. Dia tak nak keluar dari penjara tanpa namanya dibersihkan. Inilah sebab dia. Jadi dekat sini terbuktilah bahawasanya selama ini Nabi Allah Yusuf dipenjarakan bukan kerana dia bersalah, tetapi dia terpaksa memilih untuk berada di dalam penjara demi menjaga kesucian dirinya. Okay, inilah jawapan kepada kenapa dia tak nak keluar daripada penjara, dan dia minta kesnya diadili supaya apabila dia keluar dalam penjara nanti, imejnya bersih, namanya bersih, maka orang akan hormat pada dia, dan dia dikatakan seorang rasul kan, maka maruah itu sangat penting untuk dijaga. Okey, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangannya. Okey, tuan-tuan tengok ya, perhatikan baik-baik.
Ini ayat nombor berapa? Sekejap ya. Okey. Ayat 51 ni, kalau kita baca 51 ni, siapa yang kata? Sekejap ya. Ayat 51 ni, perempuan Al-Aziz cakap, betul? Ni ayat 51 ya. Tuan-tuan dengar baik-baik, faham elok-elok ayat 51 ni. Okey, sekarang ni, kita nak pergi ayat 52. Ni ayat 51. Lepas tu nanti kita bincang ayat nombor 52. Lepas tu kita kena baca ayat nombor 53. Isu kita sekarang ni adalah siapa yang berkata tentang siapa pada ayat 52 dengan ayat 53. Itu yang kita sebut tadi tu. Siapa yang cakap perkataan wama ubarri'u nafsi tu. Kalau kita tengok ayat sebelum 52 ni, kita jumpa sebelum tu siapa yang cakap. Cerita Zulaikha yang berkata di hadapan raja. Dia membuat pengakuan yang dialah sebenarnya dalang di sebalik kes-kes yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf tu. Dia mengaku dia bersalah. Okey, isunya sekarang, adakah ayat yang selepas 51 tu adalah lanjutan apa yang Zulaikha ucapkan kepada raja itu, ataupun ayat 52 ni sebenarnya Nabi Allah Yusuf yang ucapkan ketika dia masih lagi berada di dalam penjara. Jadi kita tengok ayat nombor 52 tu. Tengok ya baik-baik. Okey, kalau kita baca 52, tengok ya. Ayat ni dia kata dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Demikian itu maksudnya selepas Zulaikha membuat pengakuan di hadapan raja, dialah yang bersalah. Okey. Demikian itu supaya dia ni siapa? Sebab dalam ayat ni liya'lama, supaya dia tahu dia tu siapa. Dia boleh merujuk kepada Al-Aziz, suami Zulaikha, ataupun dia itu merujuk kepada Yusuf. Nak tahu kedua, sebab tu kita kata sini, kalau Yusuf yang berkata, Nabi Yusuf yang berkata, maknanya kalau Yusuf berkata, tentulah ayatnya macam ni. Demikian itu supaya dia tu maknanya Al-Aziz. Suami Zulaikha itu, dia tahu, dia dapat tahu bahawa aku tidak mengkhianati suami Zulaikha itu semasa dia, iaitu Al-Aziz, tidak ada di rumahnya. Kita boleh faham tak? Maksudnya begini. Selepas perempuan-perempuan yang melukakan tangan buat pengakuan, selepas Zulaikha membuat pengakuan yang Nabi Allah Yusuf ini tidak bersalah, maka hasil daripada pengakuan itu di depan raja membawa maksud apa? Membawa maksud Nabi Allah Yusuf ini tak bersalah lah. Okey, jadi ayat 52 ni ayat yang menunjukkan bahawasanya siapa yang kata? Kalau Zulaikha kata, kalau Nabi Allah Yusuf yang kata, sebab ada ulama tafsir, dia kata ayat 52 Nabi Allah Yusuf yang kata. Macam mana Nabi Allah Yusuf boleh kata? Nabi Allah Yusuf tu dah tahu kes mahkamah yang raja buat tu telah membenarkan dia, maka dia berkatalah, walaupun dia belum keluar lagi, dia berkata seperti ayat 52 dan ayat nombor 53. Boleh faham tak? Jadi kalau Nabi Allah Yusuf dia berkata setelah dia mengetahui kes dia itu dia menang, maksudnya kes dia tu dia selama ni dia memang dia betul, maka dia pun cakaplah, dia cakap seolah-olah dia kata macam ni,
pengakuan itu maksudnya Nabi Allah Yusuf ni kan dia minta dibicarakan kan, dia minta dibicarakan. Jadi apabila kes bicara itu menangkan Nabi Allah Yusuf, jadi Nabi Yusuf ni dia cakaplah perbicaraan semula itu yang di depan raja itulah membuktikan supaya Al-Aziz tu dia tahu bahawa aku ni waktu duduk kat rumah dia dulu, waktu dia tak ada dekat rumah dia tu, aku tak khianat dia. Sebab apa tak khianat dia? Sebab kan Nabi Allah Yusuf dibesarkan, diberi jagaan, diberi makan minum kan. Itu kalau Nabi Allah Yusuf yang kata. Kita jelas tak? Okey. Ada ulama tafsir kata, tak, ayat 52 ni bukan Nabi Allah Yusuf yang cakap. Ayat 52 ni yang cakap tu adalah Zulaikha. Zulaikha yang cakap. Kenapa kata para ulama? Sebab ayat 52 ni sambungan daripada ucapan Zulaikha setelah dia buat pengakuan kepada raja. Okey. Kalau ayat tu merujuk kepada Zulaikha, dia akan bunyi macam cerita dia. Dia akan bunyi cerita dia selepas pengakuan Zulaikha tu dibuat, maka ayat dia tu akan bunyi seolah-olah Zulaikha dia bercakap tentang Yusuf. Dia kata, demikian itu, maksudnya pengakuan-pengakuan itu, kenapa dia sanggup buat? Kenapa dia sanggup mengaku? Supaya dia, iaitu Yusuf, dia tu maksudnya Yusuf itu dia tahu bahawa aku tidak mengkhianati dia semasa Yusuf tu tidak hadir. Tidak hadir tu maksudnya apa? Dia tak ada sekarang ni, maksudnya dia dalam penjara. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya Zulaikha ni kata, aku buat pengakuan ni di depan raja ni supaya Yusuf tu tahu bahawa sebenarnya dia nak kata bahawa dia dah insaf, dia bukan lagi nak tuduh-tuduh, bukan lagi dia nak kata Yusuf ni bersalah. Walaupun Yusuf tu dia tak ada sekarang ni, dia tidak hadir, maknanya dia tak ada dalam mahkamah tu, dia tak ada lagi sekarang ni, dia berada dalam penjara. Itu jika Zulaikha yang sebut. Okay. Boleh faham ke tak boleh faham ayat nombor 52 ni? Okay. Boleh tak tuan-tuan? Boleh Ustaz, faham. Okey. Tuan-tuan punya terjemahan ayat 52 ni, siapa berkata tentang siapa? Kalau tuan-tuan punya terjemahan. Ustaz, dalam Amazing Quran saya ni, Yusuf yang berkata. Dia tu merujuk pada Al-Aziz. Sama Ustaz, Yusuf berkata. Okey, yang lain? Yusuf berkata kan? Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, masa Nabi Allah Yusuf tu berkata, Nabi Allah Yusuf tu dia berada di mana? Dia berada di mana? Kalau Nabi Yusuf yang berkata, waktu tu dia berada di mana? Tentu dia berada di penjara kan? Sebab dia belum keluar penjara lagi. Okey. Macam mana Nabi Yusuf boleh berkata? Jelas tak? Faham tak maksud dia? Okey. Wallahu a'lam. Itu saya sebut tadi ada dua. Kalau ikut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia memilih, dia kata ayat 52 ini yang kata itu adalah Zulaikha. Bukan Nabi Allah Yusuf yang kata. Zulaikha yang kata, sebab alasan dia kata ayat 51 tadi kan pasal Zulaikha yang dia membuat pengakuan bahawasanya dia yang bersalah, Nabi Yusuf yang tak bersalah. Jadi pengakuan yang dia buat itu adalah nak membuktikan bahawasanya Zulaikha ini sebenarnya dia sudah berubah. Kan dia dah maksudnya dia nak kata bahawasanya dia buat pengakuan ni
kan kita tahu Zulaikha ni dialah yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi apabila dia buat pengakuan seperti ini, walaupun Nabi Yusuf tu dia berada dalam penjara, tetapi dia tetap nak cakap benar. Itu dia kata, semasa aku tidak mengkhianati dia. Kan, semasa dia, Yusuf itu tiada hadir ketika ini, maksudnya di dalam penjara. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pentafsir, tapi seseorang dia pilih ayat 52 ni Zulaikha yang berkata. Sebab apa? Sebab ayat sebelum tu tentang Zulaikha. Wallahu a'lam ya. Ini adalah ijtihadi. Ini adalah salah satu, ini adalah pilihan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khuridi di dalam kitab dia. Okay, ini ijtihadi, kita tak kata dia muktamad. Okay, tapi itu adalah pilihan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khuridi. Okey. Kalau kita dah faham ayat 52 ini, kalau siapa yang kata ayat 52 ini Zulaikha yang berkata tentang Yusuf, maknanya ayat 53 ni Zulaikha lah yang kata juga. Tapi kalau ayat 52 tu tuan-tuan kata Nabi Yusuf yang berkata tentang suami Zulaikha, maknanya ayat 53 ni Nabi Yusuf lah yang kata. Boleh faham tak maksud dia? Jadi ayat 53 ni maksud apa? Maka lanjutannya ayat 53 ini adalah wama ubarri'u nafsi, dan aku tidaklah berani untuk mengatakan aku ini suci. Jadi siapa yang kata ni? Yusuf ke Zulaikha? Seperti saya sebut tadi tu. Jadi nak tahu siapa yang dia membuat pengakuan bahawa dia tak berani nak mengatakan dia ini memang orang tak berdosa, orang yang tak buat salah. Jelaskan kat sini. Kemudian ayat 53 ni menyebutkan kenapa dia tak berani untuk mengatakan bahawa dia tak berani nak mengaku dia ni orang yang bersih dari dosa. Maka dia pun katalah kerana inna nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang telah Allah bagi rahmat kepada nafsu itu. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun ni kenapa kata pengampun? Tentu dikaitkan dengan perbuatan melakukan kesalahan. Isunya adalah adakah Nabi Allah Yusuf yang membuat pengakuan bahawa dia tak berani nak kata dia seorang yang bersih dari dosa? Wallahu a'lam. Tak terjelas tak pada ayat 53 ni? Makna kata kalau ikut Dr. Salah, dia bergantung kepada ayat 52 tu siapa yang kata. Kalau ayat 52 tu Zulaikha yang berkata tentang Yusuf, bermakna Zulaikha lah yang mengucapkan maklumat pada ayat nombor 53 ni. Maklumat ayat ni tentang Zulaikha. Tetapi kalau Nabi Allah Yusuf yang berkata pada ayat nombor 52 tentang suami Zulaikha tu, maknanya 53 ni Nabi Allah Yusuf lah yang kata. Tapi saya salah memilih adalah ucapan Zulaikha kerana ayat 52 itu bergantung pada ayat nombor 51. Jadi ayat 53 ini bergantung kepada ayat nombor 52. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Tuan-tuan dan puan, jelas tuan-tuan nampakkan cara macam mana kita nak memilih antara tafsiran yang berbeza. Antara caranya adalah dengan melihat
ayat yang sebelum. Melihat kepada ayat yang sebelumnya. Okay, kalau ikut sesoalah, itu di antara metodologi dia memilih ayat 52 dengan 53 itu adalah Zulaikha, kerana dia kata permulaan 51 tu pasal Zulaikha membuat pengakuan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada berapa soalan? Tuan-tuan dan puan ada pertanyaan tak? Moga-moga boleh ikut dengan baik, dengan tenang, faham dan sebagainya. Ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan. Ada apa-apa pertanyaan tak? Boleh pair ke dot pair ni? Ada pertanyaan apa-apa tuan-tuan dan puan? Silakan. Ada apa-apa nak tambah ke? Sebelum kita tangguhkan pengisian kita malam ni. Tak ada. Tuan-tuan punya tafsiran semua sama Sama Ustaz. Semua dalam kurungan tulis Yusuf berkata ayat 52 tu. Yalah, seperti saya sebut tadi itulah. Saya sebut tadi itu, tapi saya salah. Dia memilih Zulaikha yang berkata. Allahu a'lam. Okey. Ataupun ada tafsiran lain? Saudara perempuan. Tafsiran saya lagi satu ni pengakuanku, Ustaz. Pengakuan apa? Pengakuanku. Pengakuanku tu siapa? Itulah, itu ayat yang ke-52 itulah. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianati. Ya. Pengakuanku tu maksudnya Zulaikha lah. Itulah bila saya tengok ni dan baru ni lah. Betul tak? Dia bersangkut lah dengan ayat ke-51 tu. Iyalah, betul. Wallahu a'lam. Okey. Moga-moga seperti saya sebut tuan-puan ya, bukanlah perbincangan ni untuk kita untuk kita jadi orang yang bersisih faham, tak, tetapi kita sebut kita dapat belajar macam mana sesuatu tafsiran itu dibuat. Macam kita sebut tadi tu, kita merujuk pada satu ayat kepada satu ayat, betul tak kan? Kalau kita baca tentang, sebab kita tak boleh buat teka-teka, kita mesti kena ada macam ada clue dia, isyarat dia kan, yang boleh bawa kepada tafsiran tersebut. Tapi kalau ikut kepada clue, ikut pada isyarat tu, ayat 51 tu memang Zulaikha, maknanya kuatlah pilihan Dr. Salah tu. Sebab isyarat dia ayat sebelumnya tu menyebut tentang cerita Zulaikha. Sebab Nabi Allah Yusuf ketika tu dia berada di dalam penjara, tapi tak mustahil juga Nabi Allah Yusuf dia boleh mengetahui tentang maklumat tersebut. Tapi cerita tu dia ayat sebelum 51 tu yang memberikan jawapan kepada ayat 53. Allahu a'lam bissawab. Okey, moga-moga semakin lama kita belajar, semakin kita mengetahui macam ni cara pentafsiran sesuatu ayat. Kita dapat mengetahui betapa pentingnya melihat keseluruhan ayat. Wallahu a'lam. Tafsir pimpinan Ustaz, tafsir pimpinan Ar-Rahman memang Zulaikha yang perincian ni cerita tentang Zulaikha yang berkata. Isteri Al-Aziz yang berkata. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Masya-Allah. Maknanya tafsir pimpinan Ar-Rahman tu dia ikut sesolah lah tu, seperti sesolah. Okey. Kena buka 2-3 tafsiran Ustaz. Iyalah. Baru dapat clue dia. Itulah. Lepas tu kita belajar, makin banyak kita belajar, makin luas kita boleh lihat sudut pembelajaran. Tapi apa yang saya sampaikan tuan-puan ya, bukan daripada saya ya. Semuanya adalah berdasarkan kajian penelitian oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Seperti mana buku yang telah pun kita tunjukkan sebelum ini.
Okey, oleh demikian kalau tiada apa-apa lagi komentar, perkongsian, pertanyaan, insya-Allah kita jumpa sekali lagi pada minggu hadapan. Kita akan bincangkan lagi tentang Nabi Allah Yusuf. Kita tengok dah sampai kat mana kisah Nabi Yusuf ni. Saya nak izinkan saya papar kejap tajuk, lepas tu kita tangguhkan majlis kita. Okey, alhamdulillah malam tadi sebentar tadi kita dah sampai dekat sinilah. Yang ke-11. Kita dah sampai perbincangan kita yang ke-11. InsyaAllah tinggal lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 lagi kemusykilan yang kita akan pelajari pada minggu depan. Jadi minggu depan nak belajar apa? Minggu depan kita akan belajar tajuk ini. Ya, minggu depan kita akan belajar nombor 12, nombor 13, 14, 15. Kalau sempat kita cuba habiskanlah. Kalau tak sempat mungkin kita belajar 4 atau 5. 16. Semua sekali ada 17 lah. Jadi kita nak belajar setakat malam ni sampai nombor 11. InsyaAllah nanti kita akan mulakan minggu depan yang ke-12. Tapi nota saya bagi sampai 10 kan. InsyaAllah minggu depan tu nanti saya akan bagi sekali dengan yang kita pelajari pada malam ni nombor 11 sampailah yang berikutnya. Moga-moga Allah merahmati kita. Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ni. Allah bagi kita kebaikan yang banyak. Allah luaskan pemahaman kita. Allah memberikan kita semangat yang bertambah-tambah untuk kita mempelajari lagi, memahami kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah menerima amal soleh kita, amal yang kita lakukan seperti kita meluangkan masa untuk berada dalam majlis ilmu. Salah silap, saya berampun dan maaf kalau ada mana-mana fakta yang saya tersalah. Ya, sama ada tuan-tuan dengar secara rakaman ke secara langsung. Kalau saya ada tersalah, boleh kongsikan. Tak mestinya apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah benar. Betul semua. Sebab kita manusia biasa, kita terdedah kepada kesalahan dan kesilapan. Kita bukan para rasul yang Allah pelihara lidah mereka. Allah memelihara mereka daripada dosa. Tidak seperti kita. Jadi kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.